Baik. Saya fokus kepada Ampang memandangkan Saudara Iswardi banyak bercakap berkenaan isu-isu di cabang Ampang, isu-isu pemilihan di cabang Ampang. Pada mulanya, cabang Ampang ini dimenangi oleh Saudara Daing Rezwan. Tetapi oleh kerana terdapat salah laku yang dibuat oleh Saudara Daing, maka JPP memutuskan pemilihan cabang dilakukan semula pada 29 Jun yang lalu, pada hari Rabu. Antara calon yang menjadi fokus adalah Datuk Hans Aizat dan juga Ultimate atau nama sebenarnya Syed Ahmad bin Abdul Rahman Al-Haddad. Keputusan awal dilaporkan oleh Saudara Iswardi bahawa Hans menang dengan majoriti yang sangat tipis, iaitu hanya 2 undi sahaja. Tiada pengumuman rasmi dari JPP ketika itu, hanya pasukan Hans melalui Iswardi sahaja yang umum kemenangan. Apa yang pelik yang tidak diberitahu oleh Iswardi dan apa yang saya tahu ketika berlaku di pemilihan Ampang merupakan satu perkara yang sangat tidak masuk akal. Antaranya, semua jawatan dari timbalan cabang, naib dan sebahagian AJK cabang dimenangi oleh pasukan Ultimate. Begitu juga semua jawatan dari ketua wanita dan sebahagian AJK wanita cabang Ampang dimenangi oleh pasukan Ultimate. Manakala semua jawatan dari ketua AMK dan sebahagian besar AJK AMK dimenangi oleh mereka yang juga menyokong Ultimate. Yang lebih pelik, pada awalnya Iswardi mengumumkan yang jawatan ketua cabang ini dimenangi oleh Hans Aizat dengan kelebihan 2 undi. Seolah-olah sudah rasmi dan JPP juga ada mempersembahkan keputusan awal di laman web tanpa membuat kenyataan secara rasmi. Maknanya, keputusan itu bukan keputusan rasmi. Jadi bila pasukan Hans kalah semua jawatan di cabang, jawatan wanita dan juga AMK dengan majoriti yang bagi saya agak boleh dikatakan besar juga, tetapi Hans Aizat menang jawatan ketua cabang dengan majoriti 2 undi saja, maka dari sini kita nampak bahawa semacam ada perkara yang tak kena dengan keputusan pemilihan cabang Ampang. Jadi untuk selesaikan isu ini dan juga mengesahkan perkara ini, pasukan audit yang bertauliah telah masuk dan telah melakukan ataupun telah menyemak semula keputusan di Ampang. Akhirnya pasukan audit mendapati ada penambahan undi yang tak sepatutnya diberikan kepada Hans yang menyebabkan Hans menang majoriti 2 undi. Yang tukang tambah tu pula mungkin lupa nak tambah yang lain-lain. Calon timbalan dia lupa tambah, calon naib, calon wanita dan AMK dia mungkin lupa nak tambah. Itulah sebabnya keputusan ini pelik, saudara-saudara. Akhirnya setelah mendapat keputusan yang betul, barulah JPP mengumumkan kemenangan di pihak Ultimate. Jadi saya boleh cadangkan agar perkara ini disiasat bagi mengetahui siapakah yang membuat pertambahan undi kepada pihak Hans lalu pada peringkat awal, serta mengambil tindakan kepada mana-mana pihak yang membuat penambahan undi untuk Hans. Saya rasa perkara ini juga bukan sahaja berlaku di Ampang, malah juga berlaku di cabang-cabang lain. Manipulasi yang dilakukan oleh manusia yang tidak bertanggungjawab, inilah yang menyebabkan sistem pemilihan kita ini rosak. Saya ada perbualan dengan saudara Ultimate sebentar tadi, dan saya ingin kongsikan sedikit untuk memberikan sedikit pengesahan berkenaan tentang apa yang berlaku sebenarnya. Mula-mula Hans menang, tapi bila kita dah forensik audit, dah dapat nombor yang sebenarnya, jadi diputuskan yang saya ada majoriti. Okey. Dia semua okey je, saya okey je. Kita follow je. JPP dah buat recount, kita buat recount. Saya follow je semua. Yeah.
Kan kita akui je apa JPP cakap. Kita kena ikut kita kena sokong komen timbalan presiden kita lah. Dia cakap apa yang JPP dah putuskan kita ikut je. Tak payahlah yang bising-bising, yang kalah ni semua bising-bising nak buat pemilihan semua, tak payah. Kan, Saudara Rafizi kan cakap macam tu kan. Ya, betul. Kita follow je. Ini timbalan kita. Betul. Kan? So kita follow lah. Timbalan dah keluar macam tu, kita follow. Ya. Tapi kalau andai kata kalau lepas ni JPP buat forensik audit lagi ke apa ke, dia cakap saya tak ada majoriti, okey, insyaAllah. Alhamdulillah, tak ada majoriti lah. Yalah. So pada pemeriksaan awal tu, awak seorang yang kalah, yang lain semua menang kan? Ya, betul. Kat situ pun dah. Sebelum ni dah 3 kali lah saya cakap ucap tahniah dekat KC baru. Sekali kat Daing, 2 kali kat Han. Dan setiap kali saya cakap saya bersedia untuk bersama dengan diorang meraih ni kan. So tiap-tiap kali JPP keluarkan keputusan, saya terima je. Dia tuduh macam ini ada tangan ketiga. Dia nak tuduh. Dia kalau dia boleh kemukakan bukti dan JPP terima bukti tu dan JPP cakap orang lain ada majoriti, it's okay, tak jadi masalah. Ya. So kalau JPP cakap nak apa, tak, saya bukan KC, okey. Kalau JPP cakap saya bukan ahli pun okey tu lah. No problem. Okey. Sebagai anggota, sebaiknya janganlah kita melebihi JPP ataupun parti. Saya juga ada bertanya hal itu kepada Ultimate, dan ini komen dia berkenaan pengumuman Iswardi. Dia pergi announce kemenangan Han pun terlalu awal. So kat situ dia dah malu lah. Patutnya dah okey dah dengan itu, tak payah announce. Jangan announce lagi, tunggu dah. Kan, tapi tak nak tunggu. So bila tak nak tunggu, kali decision, keputusan dah tukar, yang nampak macam ni, kau juga, burukkan diri sendiri. Yelah, sepatutnya yang boleh announce JPP. JPP ada announce Hans menang ke? Tak kan? Belum lagi, tapi dia pergi announce. Kan, bila masa dia pergi announce tu, dia secara tak langsung dia mengingatkan orang tentang keahlian dia tergantung. Kan? Ya. So masalahnya sekarang ni dia mungkin ada rasa malu ke apa kan. So dia tengah nak cover balik lah. Yalah. So macam tu lah bro. Itu faham. Faham. I faham semua. Rasa malu, faham. Kita prihatin kat apa dia merasa malu tu. Kita pun semua pernah silap cakap awal. Ya, betul. Okey, Ultimate mengesahkan pasukan Hans kalah sewaktu Iswardi mengumumkan Hans menang. Ini satu perkara yang anda semua ataupun saudara semua yang sedang menonton ni boleh dengar sendiri. Menang 2 undi ke 3 undi dah masa peringkat awal tu. Dan yang lain semua dia kalah kan, daripada Timbalan sampai AJK semua kalah kan. Ya, betul. Majoriti lah. Okey, ini sesuatu yang tidak kena. Bila ada penambahan undi kepada Hans, dan ini adalah jawapan Ultimate. Ada pula posting Iswardi yang cuba memberi naratif ada perkaitan ataupun memberi naratif ada perkaitan Zuraida, Ultimate ni dengan Zuraida. Betul. Lebih kurang lah bang. Saya ini berkaitan dengan JPP. Ya. Sebab dia lepas tu dah macam saya sebenarnya saya dah move on dah. Ya. Kan. So benda ni semua mengejut lah kan. Betul. So kita dah move on. Kita dah 3 kali bang. Saya cakap tahniah. Boleh tanya Daing, boleh tanya Hans. Saya call kan bro, tanya bro, Hans lagi WhatsApp lagi tak silap. Dan dia memang agree, memang dua-dua memang okay bro, that's apa, bekerja sama untuk Ampang. Kita semua dah agree dah, semua gentleman bro.
Oh tu lah masalah sikit kan. Kita semua gentleman yang tak terlibat, bukan dia punya nak cerita ni, bukan nak cerita bukan cabang ampang, ahli tergantung pun nak macam peperangan tak gentleman. Kita semua gentleman. Tengok siapa tu Amizuddin ada post. Amizuddin cakap hari pemilihan tu nampak apa Ultimate dengan Hans mesra, semua okey, santai, tak ada masalah. Kita semua tak ada masalah. Sama dengan lah. Daing pun tak ada masalah. Dengan calon lain lah, Pak Lah lah, Pak Latif lah, Brother Sam kita, semua okey, relax, ambil gambar sama-sama, berjabat tangan. Memang tujuh calon memang, tapi semua okey, semua gentle. Yang tak gentle ni bukannya cakap bukan daripada cabang ampang ni yang tak gentle. Mana dalam cabang ampang ni semua gentle. Betul. Yang masa Daing menang TKC tu dah percaya saya. Tak ada hal. Kan tak ada hal. Tok Lan call, Tok Lan cakap, Tok Lan, saya ahli biasa Tok Lan. You call Tok Lan, kalau call saya suruh angkat kerusi pun saya datang. Iyalah. Tak ada hal ni Tok Lan. Sebab game dah habis. Yes. Final whistle. Final whistle kita move on lah. Betul. Kita tetap kawan. Gentle lah. So tujuan I nak explain dekat kawan-kawan ni secara live ni, sebab I nak bersihkan Ultimate punya nama. Sebab dia orang tuduh Ultimate ni geng Zuraida lah, geng kartel apa semua. Apa kena dengan kartel ni dengan Ultimate? Okey, dia cerita dia sekarang ni memang benar. 2 kali saya undi Zuraida semenjak saya duduk Ampang. Dan sebagai pengundi biasa, saya kecewa dengan aksi dia. Saya kecewa. Saya undi dia 2 kali. Saya undi Azmin 2 kali. Saya tinggal dalam zon Azmin. Dua kali lah. So saya kecewa dengan dua-dua lah. So macam mana saya boleh geng diorang kalau saya kecewa dengan diorang? Logik. Saya antara pengundi yang rasa terkhianat lah dekat Ampang. Dengan diorang dua ni. So macam nak masuk geng diorang? Yalah. Pasal diorang porak-poranda kita punya response to COVID. Kan? Sebagian daripada porak-poranda datang tu daripada diorang punya aksi tu sebenarnya. Diorang punya keputusan tu. Kan. Lagi dia nak cakap Ultimate ni geng dengan Zuraida. Dia akan cakap apa-apa lah. You know, so kalau saya geng Zuraida, mesti tolong buktikan. Bagi bukti. Yes. Jangan cakap sajalah. Jangan nak buat naratif jahat lah. Nak melabel orang itu ini. MPP kalau suruh saya keluar parti, saya keluar parti. MPP kalau suruh saya gantung keahlian saya macam Sedari Suwadi pun gantung lah, tak apa. Sedia, tak takut. Tapi apa you punya kesalahan sampai nak kena gantung? Tak adalah. Dia kan kononnya bersekongkol dengan Zuraida. Memang gantung lah. Aduh, tak jadi masalah. Tak logik lah bro, tak logik. So tak apa, I just nak clearkan benda tu lah. Itu saja. Tak ada lebih, tak ada kurang. Just kita bagi fakta saja untuk supaya diorang ni nak menilai je. Itu saja. Kita tak cakap banyak, kita buat kerja. Besok dah start kerja lah. Dah, betul lah, dah menang kan. Besok kita dah start buat kerja. Tapi menang ke kalah ke, kita buat kerja. Kita akan buat kerja. Yes. So okay bro, okay. Okay brother, thank you brother. Setakat ni sangat membantu, thank you so much. Anyway, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, InsyaAllah kita jumpa InsyaAllah. Okey, berkenaan naratif Zuraida yang cuba dikaitkan dengan Ultimate adalah satu persepsi jahat. Jangan hasut rakyat dengan benda yang bukan-bukan. Macam yang saudara Iswardi seorang je yang betul. Kalau macam ni jahanam bati. Sepatutnya hentam musuh, hentam pengkhianat. Itu yang saya sebut bila tak setuju dengan Iswardi dituduh kartel pula. Dan yang paling saya tidak setuju apabila semua yang berlaku dihebohkan dalam media sosial. Macam dah tak ada maruah dah sekarang ni. Saya rasa dah sampai masa Iswardi hentikan semua fitnah ya. Tak perlu lagi nak pusing-pusing cerita pasal Ampang. Fokus je di tempat kamu dulu. Meripik tak habis-habis. Ini yang kamu rasa kamu sampaikan kebenaran. Adakah ini?